اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18. Muka surat 18 bahagian ke-10 daripada atas. Bahagian ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan surah kemudian daripadanya, dan surah ataf pada kata amin, dan surah nadam membaca surah, kemudian daripadanya, kemudian daripada membaca Fatihah. Jadi selesai membicarakan berkaitan dengan syarat ketika membaca Fatihah sebelum berpindah kepada syarat ketika rakaat. Jadi bawah tu faslun, bermula rakaat itu 4 syarat. Jadi terdahulunya membicarakan syarat ketika membaca Fatihah. Faslun, bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Ini dalam kitab Hidayatus Sibyan didatangkan syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Jadi selepas membicarakan syarat bagi tiap-tiap satu rukun, didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang sunat. Tapi pembicaraan berkaitan dengan perkara sunat ni diringkas je lah. Jadi tak panjang mana membicarakan berkaitan dengan perkara yang disunatkan selepas daripada membaca Fatihah ni. Sebab selesai membaca syarat, selesai membicarakan syarat ketika membaca Fatihah, dia akan didatangkan berkaitan dengan perkara yang disunatkan selepas daripada membaca Fatihah sebelum daripada rakaat. Jadi sunat membaca surah kemudian daripadanya, kemudian daripada membaca Fatihah. Sunat membaca surah ni di sisi jumhur kebanyakan ulama, jumhur mazhab, melainkan mazhab Hanafi membaca surah hukumnya adalah wajib. Mazhab Hanafi membaca surah hukumnya adalah wajib, yang mana tiap-tiap sunat hai'ah yang ada pandangan ulama walaupun mazhab yang lain yang meletakkan hukum wajib, maka sunat hai'ah tersebut apabila ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Jadi kita dalam sembahyang ni, walaupun sembahyang sunat sekalipun, selesai membaca Fatihah kita tidak membaca surah, hukumnya adalah makruh. Yang tidak ada bacaan surah selepas membaca Fatihah adalah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah pun jenazah tidak disunatkan membaca surah kemudian daripada membaca Fatihah. Surah jenazah je, tidak ada bacaan surah. Dan juga tidak ada bacaan surah
selepas membaca Fatihah. Ni yang jarang berlaku lah. Ni yang jarang berlaku. Sembahyang jenazah selepas membaca Fatihah tidak disunatkan membaca surah. Kemudian ni jarang berlaku, tidak disunatkan membaca surah. Bahkan diharamkan membaca surah. Orang yang sembahyang dalam keadaan dia faqidut tahurain, dalam keadaan dia berhadap sah. Faqidut tahurain ini faqid, yang luput, yang ketiadaan. Tahurain, dua alat untuk bersuci. Faqid, orang yang luput, orang yang ketiadaan. Faqidut tahurain, tahurain ni dua alat untuk bersuci. Mana dua alat untuk berwudu, untuk mandi wajib? Mana? Air satu, satu lagi ada debu tanah satu. Air tidak ada untuk berwudu dan untuk mandi wajib. Pergi kepada bertayamum dengan debu tanah. Jadi dua alat untuk bersuci adalah air dan debu tanah. Faqidut tahura ini dia dalam keadaan buat contoh terkurung lah, kita kata dia terkurung. Maka dia untuk mengangkat hadas tidak ada air. Ganti dengan debu tanah pun tidak ada, sebab dia terkurung ni. Dia panggil faqidut tahurain. Bila masuk waktu sembahyang, dia nak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, dia tak boleh, sebab faqidut tahurain. Tapi bila masuk waktu sembahyang dalam keadaan syarat wajibnya cukup, maka berkewajipanlah sembahyang walaupun dalam keadaan faqidut tahurain, selagi syarat wajib cukup. Untuk mengangkat hadas kecil ataupun untuk mengangkat hadas besar, itu syarat sah, bukan syarat wajib. Kita ni musyaf 18. Jangan lupalah pada musyaf 8 dahulu. Pada musyaf 8 dahulu, tajuk je Kitabus Solah, tajuk dia. Didatangkan bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Di bawah tu pula bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Tu musyaf 8. Syarat wajib ada 5 perkara, syarat sah ada 9 perkara. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Jangan lupa tu. Syarat wajib 5 perkara. Selagi syarat wajib ni kelima-lima cukup, kekal kewajipan sembahyang walaupun syarat sah tidak mampu disempurnakan. Faham tak? Dia wajib ke tak wajib sembahyang, tengok di syarat wajib. Syarat wajib kelima-lima cukup, wajib. Ada syarat wajib yang tak cukup, maka tak wajib. Bukan tengok pada syarat sah. Syarat sahnya berwudu, syarat sah, mengangkat hadas kecil. Syarat sahnya mandi wajib, mengangkat hadas besar, syarat sah. Dia tidak berkait dengan syarat sah. Selagi syarat wajib cukup, kekal kewajipan sembahyang. Bila gugur kewajipan sembahyang, bila syarat wajib tidak cukup, nak ambil molek ni, syarat wajib lain, syarat sah lain. Bila syarat wajib cukup berkewajipan sembahyang, tiba-tiba faqidut tahurain, tidak cukup syarat sah, sekalipun kekal kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila syarat wajib tidak cukup, bukan apabila syarat sah tidak mampu disempurnakan. Syarat sah ada 9 ni, tak mampu disempurnakan, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Syarat wajibnya apa tu? Islam. Syarat wajibnya akid, berakal. Syarat wajibnya baligh sampai umur. Syarat wajibnya suci dan haid dan nifas. Syarat wajibnya masuk waktu. Bila masuk waktu, kita orang Islam, kita orang berakal,
kita orang Bali, kita orang yang suci daripada haid dan nifas. Haid tak ada, nifas tak ada, maka berkewajipanlah sembahyang. Kalau gitu siapa tak wajibnya? Hak tak wajib kafir, lawan kepada Islam. Hak tak wajibnya kanak-kanak, lawan kepada baligh. Yang tak wajibnya gila, mabuk, koma, lawan kepada berakal. Yang tak wajibnya perempuan haid, perempuan nifas, lawan kepada suci daripada haid dan nifas. Ini 7 golongan ni sahaja yang gugur kewajipan sembahyang. Kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nifas. 7 ni je hak tak wajib sembahyang. Faham molek tu? Ni terkurung ni, terkurung pula dalam keadaan tak ada air, tak ada debu tanah untuk berwudu. Terkurung pula di tempat najis. Orang kurung tempat najis, kandang lembu, kanak-kanak, kira tempat najis. Nak sembahyang macam mana? Bersetengah najis. Kemudian dia pakaian dia tak beri, telanjang contohnya. Faham tak ni? Jadi di situnya syarat sah apa? Berwuduk tak mampu. Syarat sahnya apa? Suci dan najis tak mampu sebab terkurung di tempat najis. Syarat sahnya lagi menutupi aurah tak mampu sebab dikurung kerana telanjang. Bila masuk je waktu, wajib tak sembahyang? Wajiblah sebab dia Islam, balik, berakal, suci nifas. Lepas tu dia wuduk tak ada, najis, telanjang, itu syarat sah. Tak mampu menyempurnakan syarat sah, bukan sengaja, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Tapi apabila sembahyang tertunai kewajipan, mati tak berdosa dah, tapi kemudian hari wajib diqadakkan. Sebab apa? Sebab masa sembahyang tu syarat sah tak cukup, kena qadak semula. Kemudian kalau syarat sah tak cukup, kenapa kamu sembahyang pada masa tu? Sebab syarat wajib cukup. Bila kamu sembahyang sebab syarat wajib cukup, kenapa kena ulang balik? Sebab syarat sah tak cukup. Syarat sah tak cukup, kenapa kamu sembahyang? Sebab masa tu syarat wajib cukup. Siapa pakai risau? Faham tak? Kenapa sembahyang? Sebab cukup syarat wajib. Islam, balik, berakal, suci nifas. Kenapa kena ulang balik? Sebab masa tu syarat sah tak mampu disempurnakan, tak berdosa, bahkan sengaja, maka wajib diulang balik sembahyang tu. Dah kalau syarat sah tak sempurna, kenapa masa tu kamu sembahyang? Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Ni kena faham molek ni. Kita mundur ke belakang dah ni. Syarat wajib, syarat sah ni. Kalau saya tekan biasa orang perempuan jahilnya, syarat wajib suci haid dan nifas. Syarat sah suci daripada hadas besar mandi wajib. Yang mewajibkan sembahyang suci haid, suci nifas, kering. Tapi nak sembahyang dia kena melengkapkan syarat sah suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Yang mewajibkan sembahyang suci kering tu, bukan mandi tu. Mandi tu untuk mengesahkan sembahyang. Jahilnya orang perempuan, ada orang perempuan jahil, kita tak mandi lagi, maka tak wajib sembahyang lagi lah. Kering tadi dah, kering kemarin dah. Tapi kenapa tak sembahyang lagi, kita tak mandi lagi, mak. Bila tak mandi, tak wajib sembahyang. Mak dia kata, jangan banyak hari sangat, mak dia kata. Sebab mak pun gitu juga. Suci haid tak sembahyang, wajib sembahyang tak sembahyang. Berapa mak tak sembahyang lagi? Mak tak mandi lagi. Nantilah mak mandi, nanti lah. Mak ni tak mandi lagi. Pok dia buat apa? Mak ni ada pok sebelah. Pok buat apa? Kereta kot daun. Boleh lah. Pok kereta kot daun. Allah, pok tu nak jadi pok tak reti tu, nak bimbing anak bining. Pok kereta kot daun, boleh tahan lah. Jadi mak ni sama juga, cuma anak ni banyak hari. Janganlah mengat ni jahil belaka lah. Mak pun jahil juga, cuma mak tak banyak waktu, tapi berdosa besar tinggal semayang. Dah tak mandi lagi. Syarat wajib semayang kerana suci haid, suci nifas, kering tu syarat wajib. Mandi tu syarat sah.
Bukan mandi tu yang mewajibkan semayang, kering tu yang mewajibkan semayang. Kalau mandi mewajibkan semayang, bukan kering, tak sudah mandi lah. Mana mek tak mayang mek? Tak mau mandi pas sudah mak. Apa tak mau semayang pas sudah? Dah mandi yang mewajibkan semayang. Walah kering. Kering dah ni. Cek kering dah haid nipah. Sama ni. Kering. Wajib semayang. Gi mandi cepat-cepat. Habis waktu, masuk waktu lain. Hak waktu tu kena qada. Oh saya mandi tak sudah lagi habis waktu. Bukan mandi tu. Kering tu bila? Suci tu bila? Suci haid nipah. Suci di hujung waktu. Mana di hujung waktu tu cukup lagi syarat wajib? Cukup. Maka untuk waktu tu wajib solat. Tapi nak solat kena melengkapkan syarat sah, kena mandi wajib. Sedang mandi wajib, masuk waktu yang lain. Maka untuk waktu yang diwajib itu, sebab sudah suci sebelum tu, waktu masih lagi walaupun di penghujung, maka untuk waktu tu wajib kena qada. Tak ada nak tunggu satu waktu tak ada. Hak jahil laginya 30 hari, 35 hari kering nipah, tunggu 40 hari baru mandi baru semayang. Hak tu memang jahil sangat Tunggu 40. Hak tu berat tu. Hak tu kena bertaubat sungguh-sungguh lah. Kena qada balik semayang tu. Kira balik. Yang tuan diri tu, yang kata sebelah dia tadi tu, hak tu getir kok daun tu, kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana tidak menunaikan tanggungjawab ajar ilmu agama kepada bini molek. Dulu ada tu tunggu 40 hari, tunggu 44 hari ada tau. Orang tu karut-marut. 40 hari tu nak menyala. Dia panggil nyala tak? Orang panggil sekarang apa? Nyala tu Terengganu. Orang bahasa standard pakai apa? Duk atas katil bawah dia buah api tau. Lepas tu dia tuku dengan batu panas. Okay? Nyala apa sekarang ni? Nak nyala 40 hari 1 hari buatlah. Nak nyala 40 hari ke 1 hari buat. Tapi semayang kering saja nipah, berkewajipan semayang segera 30 ke 35 ke, kering saja segera berkewajipan semayang. Sebab syarat wajibnya suci daripada haid dan nipah, kering berkewajipan. Ada ni. Jadi kena ingat Maulid Saat Lapang kita tu. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Jadi sekarang ni dia terkurung. Masuk waktu dia Islam, baligh, berakal, suci haid dan nipah, dia berkewajipan semayang. Tiba-tiba faqidut tahurain, ketiadaan air untuk berwuduk mandi wajib, ketiadaan debu untuk ganti bertayamum. Faqidut tahurain ni kalau dia berhadas kecil, dia pun semayanglah. Barang kecil lah ni dia semayang. Maka keadaan faqidut tahurain, kalau yang berhadas kecil sunat membaca surah. Sebab orang yang tidak ada wuduk boleh lagi baca Quran, pegang Quran je haram. Ada ni. Kalau faqidut tahurain tu dia berjunub berhadap sok, dia berjunub berhadap sok, tiba-tiba terkurung. Jadi dia kena mandi wajib, air tak ada. Bila air tak ada, ganti dengan tayamum untuk ganti mandi wajib. Debu tanah tak ada, dia berkewajipan semayang. Tapi dia semayang bukan dekat keadaan berhadap kecil, bukan dekat keadaan berhadap besar, tapi dia tetap wajib semayang. Sebab suci daripada hadap kecil, suci daripada hadap besar, syarat sah bukan syarat wajib. Faham tak? Dia berkewajipan semayang sebab syarat wajib cukup, Islam, baligh, berakal, suci sunipah, dia pun bersembahyang. Tapi dia berhadap besar. Orang yang berhadap besar haram membaca Al-Quran. Orang berhadap kecil tidak haram membaca Al-Quran, hanya haram menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran. Jadi dia ni berhadap besar, haram membaca Al-Quran, tapi dia tetap wajib kena baca Fatihah. Sebab Fatihah rukun. Tak ada Fatihah, tak ada semayang lah. Ada ni, dia berhadap besar ni,
yang asalnya haram membaca Al-Quran, dia tetap wajib kena baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, nak baca surah, dia berhadap Faqidut Tahurain yang berhadap orang yang berhadap ni boleh baca Quran tak? Haram. Tadi Fatihah kerana ini rukun kauli. Tak baca Fatihah, tak ada nama semayang lah. Surah ni rukun juga ke? Surah sunat. Sunat. Kamu dah keadaan berhadap orang berhadap haram membaca Al-Quran. Maka orang seumpama ni haram membaca surah, tak boleh baca. Dia hanya membaca Fatihah saja. Faham tak tu? Di Faqidut Tahurain, air tak ada untuk berwuduk mandi wajib, debu tanah tak ada untuk bertayamum. Kalau orang yang Faqidut Tahurain ni hanya berhadas kecil, bukan berhadap sunat membaca surah selepas membaca Fatihah. Sebab orang berhadas kecil tidak diharamkan membaca Al-Quran. Sebaliknya, orang Faqidut Tahurain ini bukan berhadas kecil saja, bukan dia dalam keadaan berhadap tapi tak ada air untuk mandi wajib, tak ada debu tanah untuk bertayamum, maka dikekal kewajipan semayang. Lepas takbir memanglah dia wajib membaca Fatihah, walaupun Fatihah tu ayat Al-Quran. Orang berhadap haram baca Quran sekalipun, tapi Fatihah rukun semayang, tak boleh tinggal lah. Selesai baca Fatihah, Faqidut Tahurain yang berhadap ni boleh tak nak baca surah? Tak boleh baca surah. Bukan haram dia membaca surah, sebab dia berhadas besar. Baca surah sunat je, bukan macam Fatihah rukun. Maka surah tak boleh baca. Jadi yang tak ada surah selepas Fatihah ni semua jenazah. Tak ada surah selepas membaca Fatihah orang yang Faqidut Tahurain dalam keadaan berhadap Hak tak ada surah lepas Fatihah semua jenazah. Hak tak ada surah lepas Fatihah Faqidut Tahurain yang berhadap selain daripada tu, walaupun semai sunat sekalipun, kalaulah tidak membaca surah, hukumnya adalah makruh. Baca surah pendek-pendek pun dah. Baca surah pendek, dibaca contohlah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kosak hatinya. Itulah ayat pertama bagi surah yang dia nak baca. Maka terasa dah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Tak baca pun bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bagi Fatihah bukan. Dia bukan kosak Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama Fatihah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kosak di hatinya ayat pertama bagi surah yang lain. Terhasil dah dia membaca surah dengan satu ayat. Tahu ayat dah tu. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad ayat yang kedua. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dia pun rokong, dibaca dua ayat dah. Terhasil dah sunat tu, dah makruh dah. Tu dua, seayat pun terhasil dah. Seayat pun terhasil dah. Seayat mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan kosak Bismillah ayat pertama Fatihah, tidaklah. Tadi dia baca dah Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama Fatihah. Selesai baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama surah yang lain daripada Fatihah. Tapi ayat yang kedua baca kedok. Inna a'tainakal kausar, tak baca pun. Terhasil dah. Sunat membaca surah dengan membaca satu ayat yang meletak makruh dah dianya. Tapi yang afdalnya sekurang-kurangnya
satu surah yang pendek, surah Kausar. Itu sekurang-kurang. Satu surah yang pendek, surah Kausar. Tiba-tiba waktu pertama, satu surah Kausar. Waktu kedua, satu surah Kausar. Terhasil surah. Terhasil surah. Tak makruh dah. Tetapi, makruh kerana mengulangi surah yang sama. Tak makruh nisbah kata tidak membaca surah, tapi makruh kerana mengulangi surah yang sama. Dah sekurang-kurang yang aulanya satu surah lah. Surah yang paling pendek surah Kausar, bukan surah Inna A'tayna, bukan surah Qul Huwallah. Tiga tu pendek belaka tu kan. Inna wal asri pendek, Inna A'tayna pendek, Qul Huwallah pendek. Wal asri pendek, Inna A'tayna pendek, Qul Huwallah pendek. Tapi yang paling pendeknya Inna A'tayna kal Kausar. Itu surah yang paling pendek. Jadi kalau nak baca surah, sekurang-kurangnya nak comel baca surah ni sekurangnya satu surah yang lengkap, iaitu surah Kausar. Tiba-tiba Kausar orang pertama lepas Fatihah Inna A'tayna dibaca, orang kedua pun Inna A'tayna juga. Terhasil surah yang dibaca. Tak makruh dah, tapi makruh kerana mengulangi. Itu je lah. Tapi nak ceritanya sekurang-kurang surah satu ayat. Tak makruh dah, tapi jangan baca satu ayat. Tapi tak makruh dah lah. Kalau pertama Qul huwallahu ahad. Kalau kedua lepas Fatihah Allahus samad. Wakong Allah. Kalau pertama Qul huwallahu ahad. Wakong seayat. Kalau kedua habis baca Fatihah Allahus samad. Wakong. Tak makruh dah, sebab dia baca dah satu ayat. Senyum apa. Tapi janganlah awak gitu. Tapi mana tak makruh dah. Aci lah. Aci dah. Hak tak aci ni apa? Habis baca Fatihah Allahu Akbar rokong. Mana surah? Tu tak aci. Makruh gitu. Satu ayat aci. Dah daripada baca langsung aci ke? Habis Fatihah rokong. Main sunat. Cerita main sunat lah ni. Main sunat sekalipun, kalau kita hanya membaca Fatihah, surah kita tak baca, hukumnya makruh. Sekurang-kurang baca surah satu ayat. Mana satu ayat? Qul huwallahu ahad. Mana satu ayat? Allahus samad. Mana satu ayat? Lam yalid wa lam yulad. Mana satu ayat? Mudahammatan. Satu ayat. Tapi jangan baca satu ayat gitu. Sekurang-kurang tak makruh dah. Sehingga kan hasil sunat membaca surah ni dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kosak Bismillah ayat pertama bagi suratul Fatihah. Sama ada kosak Bismillahirrahmanirrahim surah yang lain, atau tak kosak apa-apa. Habis baca Fatihah waladdallin amin. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dah tu. Satu ayat dah. Dia pun Allahu Akbar waqam. Hasil dah. Asal sunat membaca surah dan tidak makruh dah. Rakaat kedua pun waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu waqam. Satu ayat lah, tapi mengulangi ayat yang sama. Tapi kalau dia kosak surah lain-lain, tidak mengulangi ayat yang sama. Sebab bismillah ayat pertama bagi surah lain-lain. Hanggu. Jangan awak ambil gitu. Cerita gitu, ambil gitu sungguh lah. Ambil gitu sungguh. Ambil seayat sungguh. Ambillah sesurah. Surah pendek. Wal asri, Inna A'tayna, Qul Huwallah.
Tapi surah pendek pun kena tengok molek lah. Inna a'tayna, kalau nak baca kena letak kat kedua. Wal asr kat pertama. Jadi letak inna a'tayna kat pertama sebab di surah yang paling pendek. Dan kalau kita buh kulallah kat pertama, inna a'tayna kat kedua, itu kepala ke atas, kaki ke bawah. Faham tak? Maksud apa kepala kaki ke atas, kepala bawah? Tak ikut turutan. Ketika membaca surah, sunat ikut turutan surah. Kalau baca kullah kat pertama, inna a'tainakal kautsar kat kedua, dia sudah apa ni? Terbalik tertib, hukumnya makruh.